Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar saya, pelajar Bahasa Melayu Tingkatan 1. Baiklah, hari ini anda bersama saya, Cikgu Erni. Sepanjang tempoh 3 bulan ni. Baiklah pelajar, seperti mana yang kita tahu, negara kita mengalami tempias pandemik COVID-19 sehingga menyebabkan kita terpaksa belajar daripada rumah bermula daripada tahun lepas. Dan tahun ni kita sambung lagi. Cikgu harap kita sama-sama dapat memperbaiki kelemahan kita daripada tahun lepas supaya menjadi lebih baik dan lebih bersemangat lagi pada tahun ini walaupun situasi masih kekal sama seperti tahun lepas. Walau bagaimanapun, apa cara sekalipun, belajar adalah sesuatu yang dituntut dan menjadi kewajipan kepada kita semua. Baiklah pelajar, topik kita pada hari ini ialah kebersihan dan kesihatan. Bagaimana awak nak tahu apa pentingnya kebersihan dan kesihatan ni? Kita memang mana-mana agama, Islam, agama Buddha, agama Hindu maupun Kristian sangat mementingkan kebersihan dalam kehidupan mereka. Nikmat sihat tu hanya kita sendiri sebagai manusia yang dapat rasa. Kalau kita demam misalnya, kita rasa bosan, tak boleh buat apa-apa, terlantar, sakit. Ya, jadi nikmat sihat ni sesuatu yang kita tak boleh beli dengan wang ringgit. Daripada muda sampai ke tua, kesihatan kita jaga daripada segi pemakanan, senaman dan sebagainya. Baiklah, tambahan pula sekarang isu kesihatan, isu kebersihan perlu dijaga. Pergi mana-mana balik kena terus mandi, tukar baju. Bila memegang sesuatu nak ni kena cuci tangan dengan bersih, ada cara cuci tangan. Ada lagu lagi, cikgu pun tak berapa nak pasti lagunya macam mana. Kemudian daripada segi penggunaan hand sanitizer, penggunaan pelitup muka sangat penting dan wajib. Okey. Jadi di sini cikgu kita nak menceritakan sikit tentang kesihatan dan kebersihan lah. Okey. Kita boleh rujuk buku teks, rujukan menggunakan buku teks di mana anda boleh mendapatkan link daripada kelas masing-masing. Saya percaya guru-guru dah memberikan link untuk buku teks. Anda boleh jadi untuk sebagai rujukan kepada anda. Okey? Kita tengok Sihat Hidup Jaya. Nyanyikan lagu mengikut irama lagu Malaysia Baru. Pernah dengar tak lagu Malaysia Baru? Lagu dia lebih kurang, andai hidup tak punya cita. Macam itulah. Tengok kalau lirik rangkap satu ni. Sihat bersih amalan mulia, hidup cergas pasti bergaya, bersukan dan berolahraga, tingkat kesihatan kita. Mula mandi bersihkan diri, cuci badan dan beruslah gigi, sabun badan dan syampu rambut, badan segar ceria hidup. Andai makan minum tidak dijaga, pasti sakit datang tiba-tiba. Hidup rugi tak bererti, hidup mewah tak bermakna. Jauhi penyakit berjangkit, cegah walaupun terasa perit, sayang nyawa dan rumah tangga, badan sihat hidup jaya. Okey, lebih kurang macam itulah dia punya ni. Pentingnya menjaga kesihatan diri ni banyak. Okey, yang pertama, kalau kita jaga kesihatan diri kita, badan hidup kita mesti akan cergas. Bagaimana boleh cergas? Dengan amalkan semangat
kesukanan, setiap petang bersukan. Sekarang sangat popular aktiviti mendaki bukit ataupun berbasikal kan. Walau bagaimanapun aspek keselamatan perlu kita utamakan. Okay, dengan cara ini kita boleh meningkatkan apa tahap kesihatan kita. Kemudian kita mesti mandi. Setiap pagi bangun pagi, mak kata mandi. Kemudian berus gigi, cuci badan. Ada orang baru gigi je tak mandi. Tak bolehlah macam tu. Sebab apa? Kalau kita mandi, badan kita akan lebih segar, akan lebih sihat. Okay, kita akan rasa fresh bila lepas mandi. Sabun badan dan shampoo rambut. Okey, cikgu sarankan kat sini kita tak boleh hari-hari mandi, hari-hari shampoo rambut sebab dalam shampoo tu mungkin ada kandungan kimia yang kita tak tahu. Dan kita disarankan cuci rambut hanya 2 atau 3 kali sehari. 2-3 hari sekali sahaja. Jadi kita tak boleh cuci selalu. Takut rambut kita akan rapuh ataupun mudah gugur. Okey, kemudian andai makan minum tidak dijaga. Siapa cakap boleh makan sesuka hati kita? Time tengah sihat ni lah kita boleh makan apa pun yang kita nak. Tak, sebab apa yang kita makan kesannya akan kita perolehi bila kita tua nanti. Sekarang makanan ni macam-macam. Ada dalam tin, banyak produk makanan segera, makanan yang dipanaskan sikit. Contohnya fast food lah, makanan segera, makanan ringan yang kita suka sangat untuk makan. Jadi kalau makan tak jaga mesti akan sakit. Sekarang umur 30, 40-an pun dah mula jatuh sakit akibat pemakanan yang tidak dijaga. Hidup mewah, kita banyak duit macam mana sekalipun, ada rumah besar, ada kereta mewah, ada duit jutaan ringgit sekalipun, kalau kita tak berusaha untuk menjaga kesihatan kita, tak bermakna. Kaki kena potong akibat kencing manis, ada harta tapi awak tak dapat tengok negara-negara orang, kan? Orang pun bila kita sakit, orang mula akan menjauhkan diri daripada kita sebenarnya. Okey? Seterusnya kita hendaklah menjauhi penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni bahaya. Sekarang ni kita ada COVID-19. Dulu-dulu pun dah ada COVID. Ada influenza dan sebagainya. Jadi untuk kita elakkan penyakit berjangkit ni, kita perlulah berada di rumah. Jaga jaga SOP yang ditetapkan. Contohnya, macam kita cakap lah, jangan sembang di tempat yang sesak. Okay? Jaga penjarakan sosial kita dan sebagainya. Kalau awak dapat jaga semua, insya-Allah kesihatan hidup awak akan lebih sejahtera. Okay. Remaja dan kebersihan diri. Kita tengok sama-sama. Awak sekarang kategori remaja. Masa umur 13 tahun tahun lepas, kan tingkatan 1, itu awak dah mula masuk ke alam remaja. Okey? Kalau awak tengok kat sini, dia minta awak jelaskan makna-makna perkataan bagi perkataan yang berwarna merah, di mana awak memerlukan kamus. Okey, kita baca sama-sama. Kebersihan dan penjagaan diri sangat penting kepada semua orang, khususnya golongan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa proses akil baligh, kulit remaja yang aktif akan mengeluarkan peluh yang berlebihan sehingga mengakibatkan liang folikel tersumbat. Apabila hal ini berlaku, kulit remaja yang sensitif akan mudah berjerawat. Oleh itu, remaja perlulah menitik beratkan aspek kebersihan diri, terutamanya penjagaan muka. Okey. Bila kita dah mula akil baligh, saya rasa semua orang faham. Perempuan dah tanghed, dah mula akil baligh. Lelaki yang dah akil baligh akan berubah daripada segi suara, ada pertumbuhan bulu-bulu di raut wajah muka dan sebagainya. Jadi kulit muka kita ni bukan kulit bayi lagi, dia akan sensitif. Awak pegang dengan kuku yang kotor, tak cuci tangan, okey, dia akan menyebabkan liang-liang muka ni akan lebih besar. Bila liang muka besar, dia akan mudah untuk terjadinya jerawat liang-liang folikel. Ada liang ruang-ruang
kulit sebenarnya pada epidermis kulit kita ni. Okey, remaja hendaklah mencuci muka dengan kerapnya bagi memastikan wajah sentiasa bersih. Tak adalah 24 jam awak kena cuci muka. Setiap mandi kita cucilah muka. Gunakan pencuci muka yang bersesuaian dengan jenis kulit kita. Kulit kita ni ada jenis yang kering, ada jenis berminyak ataupun jenis yang normal. Jadi kita kena guna yang bersesuaian. Amalan ini bertujuan untuk menghilangkan minyak dan habuk yang terampai pada pori-pori kulit muka. Remaja perlu bijak memilih produk penjagaan muka yang sesuai supaya tidak mengalami gejala alergi dan kerengsaan. Okey? Sebab tu cik cakap kena pilih produk yang sesuai. Kalau tak, awak akan kena gatal-gatal, merah-merah. Merah-merah tu yang kita panggil sebagai kerengsaan. Okey, seterusnya perenggan 3. Pemilihan barangan penjagaan diri yang sesuai juga penting bagi menjamin kebersihan dan penampilan diri yang sempurna. Sesetengah remaja menggunakan penyental dan pelembap muka untuk mendapatkan wajah yang bersih dan berseri. Kaedah ini juga boleh membaharui sel-sel kulit mati. Okey, penjagaan diri yang sesuai. Walau bagaimanapun, awak kena berhati-hati kerana di pasaran sekarang, terutama penjualan secara online, banyak produk-produk yang tidak mendapat pengiktirafan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia tak buat kajian dan sebagainya, dan dia jual produk, dia kata produk dia laku, itu yang menyebabkan kulit muka kita terkopek dan sebagainya. Okey. Selain itu, pengeluaran peluh yang berlebihan dan perubahan hormon dalam diri remaja juga menyebabkan masalah bau. Oleh hal yang demikian, remaja mestilah bijak memilih pewangi badan dan produk anti peluh yang sesuai. Remaja juga perlu menitik beratkan penjagaan mulut dan tata rias diri. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan diri remaja dan disenangi oleh rakan-rakan. Amalan penjagaan kebersihan diri mestilah dilaksanakan setiap masa supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. Okey, bila kita dah akil balik, pengeluaran peluh tu akan menjadikan perubahan kepada hormon kita. Badan kita akan mudah berbau busuk, kita akan mengeluarkan lendir-lendir daripada tubuh badan kita. Okey, itu mempengaruhi bau badan. Jadi sebagai remaja, awak dah kena ada deodorant, tempat selek dekat ketiak tu kan. Kemudian dah kena pandai gunakan sedikit pewangi, terutamanya apabila berada di sekolah sesi petang. Macam-macam bau. Pukul 5, pukul 6 dah macam-macam bau keluar daripada anak murid. So awak belilah, tak mahal kan. Boleh tahan, bukannya kena beli setiap minggu pun. Mungkin 2 bulan sekali kan. Okey, sesetengah remaja menggunakan penyental dan pelembap muka. Ini biasalah perempuan-perempuan yang nak kelihatan ayu. Kadang-kadang pergi sekolah pun cikgu tengok ada yang dah pakai lipstick, ada yang dah pakai krim muka, setumpuk putih macam tu. Muka dia kalah, cikgu yang dah tua ni. Tapi kena apa orang kata, yang bersesuaian lah dengan kita, jangan yang berlebihan. Okey, penitikan penjagaan mulut dan tata rias diri. Gosok gigi mestilah kena gosok lepas makan macam biasa, kena kumur supaya sisa-sisa makanan ni, terutama sekarang trend macam pakai braces kan. Cikgu ni pakai braces bukan sebab cikgu nak cantik, tapi sebab atas nasihat doktor, adalah sebab-sebab tertentu. Okey, tapi tak, sekarang gigi dah cantik pun masih nak pakai braces. Cikgu pun tak faham. Okey. Kalau kita dapat atasi semua masalah ini, insya-Allah keyakinan diri kita akan semakin meningkat, dan untuk berhadapan dengan orang lain. Kita nak berkomunikasi dengan orang lain pun kita akan rasa yakin. Okey, daripada segi penampilan, baju kita kena basuh. Baju putih, baju sekolah tu kalau basuh nilakan supaya baju tu tak kuning, tak putih ke kuning-kuningan. Nak faham tak? Kena belajar gosok baju dan sebagainya. Okey. Sebagai golongan yang diharapkan untuk mencapai aspirasi negara, remaja bukan sahaja perlu berpendidikan dan berkepribadian tinggi, bahkan perlu juga sentiasa bersih, rapi dan berketerampilan. Orang yang berketerampilan ni adalah orang yang orang lain akan suka tengok dia. Orang lain akan tengok dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki. Orang mesti akan tengok dia. Sebab apa? Ush, dia ni kan macam ni. Kenapa kita tengok dia? Sebab dia menarik. Macam itulah diri awak. Bukannya
cikgu kata bila dah kerja je kena berpenampilan menarik. Awak pakai baju sekolah dengan kasut sekolah. Kasut sekolah walaupun sekarang dah warna hitam, tetap kena cuci setiap minggu. Jangan tak cuci langsung. Itu yang dinamakan kebersihan sebenarnya. Okey pelajar. Ini tentang penampilan remaja lah. Okey. Saya harap dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada awak tentang apa orang kata cara untuk awak menjaga penampilan diri. Okey. Jadi tugasan awak pada hari ini senang saja. Okey, cikgu akan pilih beberapa perkataan daripada tulisan yang berwarna merah tu. Cikgu tak nak awak cari maksud sebab awak dah faham maksud tadi cikgu dah terangkan. Okey. Pori-pori ni yang lubang-lubang, alergi ni kita punya orang kata tindak balas yang tidak sesuai dengan kulit kita dan sebagainya. Okey, dan cikgu akan pilih 5 daripada perkataan berwarna merah ni supaya awak dapat bina satu ayat bagi setiap perkataan. Okey, kemudian ada tugasan di GC, okey, Google Classroom, di mana sebuah karangan cikgu dah cikgu dah apply dekat sana. Awak boleh buat juga. Okey. Hantar kerja ni semua melalui GC. Itu saja. Okey, kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa pertanyaan, boleh rujuk kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dengan sebaik yang boleh. Okey kelas, semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Selamat menjawab dan terima kasih. Assalamualaikum.